Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anis Nabila Natasha binti Kamali akan menerangkan tentang keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga adalah perlakuan ganas terhadap pasangan yang membabitkan penderaan secara fizikal, seksual, psikologi dan sosial. Kebanyakan pendera terdiri daripada golongan lelaki, namun ada juga kes di mana wanita turut menjadi pendera. Menurut statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 3,573 kes keganasan rumah tangga dicatatkan. Penderaan kepada kanak-kanak ini termasuklah kecederaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian bagi kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap kebajikan kanak-kanak tersebut. Punca boleh berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak ini ialah yang pertama, masalah dalaman dalam sesebuah keluarga. Yang kedua, sejarah hitam ibu bapa pada masa kecil. Perkara ini, ibu bapa akan beranggapan bahawa mereka pernah menjadi mangsa penderaan dan anak-anak mereka pun patut mengalami kesakitan dan penderitaan yang pernah dialami olehnya. Seterusnya, penderaan terhadap orang tua. Penderaan terhadap orang tua ini boleh berlaku bagi orang tua yang mengalami penderaan dalam rumah penjagaan ataupun tinggal bersama ahli keluarga yang lebih muda. Antara penderaan yang sering berlaku terhadap orang tua ini ialah dari segi emosi, fizikal, sosial, kewangan, psikologi dan pengabaian. Punca-punca boleh berlakunya penderaan ini ialah warga tua ini dianggap sebagai beban. Mereka anak-anak sanggup membuang ibu bapa mereka hanya kerana desakan, hasutan dan tekanan yang diberikan oleh pasangan hidup yang tidak sanggup hidup serumah dengan ibu bapa. Yang kedua, anak lebih mementingkan kerjaya semata-mata bagi membina kejayaan hidup dengan pangkat, gelaran dan jawatan yang bergerak seiring dengan usaha dan komitmen mereka terhadap kerjaya, dan mereka menganggap ibu bapa ni tidak penting lagi dan tidak ada masa untuk meluangkan masa dengan ibu bapa mereka. Kesannya, kita dapat lihat akan berlaku berpecah belahan dalam hubungan kekeluargaan yang seterusnya akan menggugat kesejahteraan dan kestabilan dalam masyarakat. Dan akhir sekali, warga tua ini akan trauma, kemurungan dan kebimbangan. Penderaan terhadap pasangan intim ini merupakan suatu tindakan keganasan yang berdasarkan gender yang mengakibatkan atau kelihatan boleh mengakibatkan kecederaan fizikal, seks ataupun psikologi atau mengakibatkan penderitaan kepada wanita. Punca boleh berlakunya perkara ini ialah ketidaksamaan kuasa perhubungan antara lelaki dan wanita menyebabkan wanita sering menjadi mangsa keganasan. Yang kedua, persepsi bahawa wanita patut menerima hukuman kerana melakukan kesalahan ataupun mempunyai tingkah laku buruk dalam urusan rumah tangga. Rogol secara paksaan ini merupakan satu bentuk keganasan seksual yang lazim, tetapi tidak semua keganasan seksual adalah rogol. Punca permasalahan rogol secara paksa ini berpunca daripada penceraian, ketagihan dadah dan arak, kekurangan didikan agama, gagal menahan nafsu seks, perbalahan antara ahli keluarga dan juga masalah ekonomi, dan perogol merupakan gagi judi ataupun tekanan daripada ibu bapa. Kesan negatif yang kita dapat lihat dari segi fizikal, mangsa mengalami penembusan yang menyakitkan, dan seterusnya mangsa juga akan mengalami jangkitan urin dan jangkitan seksual seperti HIV, gonorrhea, chlamydia dan hepatitis. Mangsa juga akan mengalami kehamilan dan mengalami kesukaran untuk berjalan ataupun mengalami patah tulang. Mangsa juga akan kehilangan kawalan dan keyakinan diri kerana mereka berfikir bahawa mereka tidak berkuasa, tidak berguna dan tidak dapat mengawal hidup mereka apabila membiarkan perkosaan berlaku. Kesimpulannya, pihak berkuasa perlulah bersatu padu untuk meningkatkan penguatkuasaan undang-undang di Malaysia. Yang kedua,
pihak berkuasa mengadakan kempen ataupun ceramah untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat. Dan yang ketiga, kita perlulah sentiasa berwaspada dan elakkan diri daripada berjalan bersendirian sebelum perkara buruk berlaku terhadap diri kita.